masuk. Okey, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, diharap semua sihat Sihat Anik semua? Sihat. Ya, Alhamdulillah. So hari ini kita akan membicarakan tentang topik 7.2. Okey, 7.2 iaitu jawatan kuasa hubungan antara kaum. Assalamualaikum, sihat. Alhamdulillah. Lambat Okey. Internet awak lambat tu, slow. Okey, so 7.2 adalah topiknya jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun kita sebut pendek je CLC CLC ni bahasa Inggeris sebenarnya. Okey, yang inilah nampak tak CLC ni. Okey, apa nak sebut ni communities. Saya nak sebut yang tengah ni tak berani, takut salah. Liaison community. Okey, so kita sebut je CLC Alright, so apakah itu CLC sebenarnya? Okey, CLC ni sebenarnya dia merupakan kerjasama, ni keyword dia lah, kerjasama antara tiga kaum utama di tanah Melayu. Alright, tiga kaum utama di tanah Melayu. Okey, itu point dia lah, keyword. Okey, kalau awak dengar je CLC, dengar saja jawatan kuasa hubungan antar kaum, sebenarnya merupakan sebuah bentuk kerjasama antara tiga kaum utama di tanah Melayu, antara Melayu, Cina dan India. Okey, dan mereka sebenarnya menyelesaikan beberapa isu lah Okey, sekejap saya pun PDF bab 7. Kalau kita nak introduction sedikit lah Topik CLC ni bagi saya okey lah Tak susah sangat untuk awak belajar Dia sebenarnya kerjasama antara tiga kaum dan diorang ni ada beberapa isu yang diorang nak ketengahkan tau sebenarnya. Okey, CLC ni diorang membentuk CLC ni sebenarnya ada beberapa isu. Orang Melayu ada isu dia. Orang bukan Melayu ada isu dia. So, mereka duduk berbincang, berunding bersama-sama untuk menyelesaikan isu tentang hak kaum masing-masing. Okey, dan mereka cuba nak menyelesaikan isu-isu tersebut. Okey. Ini sistem ahli. Ni antara poin utama yang awak kena tahu. Kemerdekaan hanya akan diberikan apabila kerjasama antara tiga kaum utama Melayu, Cina, India dapat diwujudkan. Boleh faham tak maksud dia? Maksudnya CLC ni sebenarnya awal 1950-an ataupun lebih jelas pada tahun 1949 kat sini. Okey, so menjelang 49 ataupun hingga 1950-an British dah mula nak menjalankan dasar dekolonisasi tau. Okey, sebuah usaha ke arah nak membentuk kerajaan sendiri. Okey, lepas tu lepas CLC nanti awak akan belajar topik lagi satu 7.3 iaitu sistem ahli tau. Okey, nanti awak akan belajar 7.3 sistem ahli. Okey, 7.2, 7.3 ni sebenarnya berkait rapat lah. Okey, dalam usaha British nak memberikan kemerdekaan, syarat dia apa? Syarat dia apabila wujud kerja sama antara tiga kaum utama di tanah Melayu, antara Melayu, Cina, India. Kalau kerjasama antara kaum itu dapat diwujudkan, barulah British akan memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Tapi kalau sekiranya orang Melayu, Cina, India kan tak ada hubungan yang baik kan, British tidak akan memberikan kemerdekaan. Sebab apa? Sebab nanti bimbang lah. Kalau British bagi kemerdekaan terlalu awal, nanti kan berlaku perang saudara. Apa tu perang saudara? Ataupun bahasa Inggeris kita sebut civil war kan? Civil war, perang saudara. Maksudnya perang yang berlaku dalam negara. Antara hubungan
hubungan antar kaum itu bergaduh sesama sendiri. Dalam negara kita juga. Bukannya serangan daripada luar. Serangan daripada dalaman sendiri yang merosakkan negara. Itulah maksudnya perang saudara antara penduduk negara kita sendirilah. Okey, jadi British nak mengelakkan perkara itu berlaku, maka British telah menubuhkan jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun kita sebut ringkas CLC. Alright, mana ni? CLC. Okey. Ataupun setelah British menubuhkan CLC, atau sebenarnya bukan British yang menubuhkan CLC, sebenarnya British mencadangkan supaya kerjasama itu diwujudkan. Jadi, diorang ni berbincang. Pemimpin Melayu dan pemimpin bukan Melayu. Kalau pemimpin bukan Melayu, ada satu pengerusi, nama dia. Ni, EEC Turai Singgem. Inilah pengerusi CLC. Okey, kalau tengok buku teks pun ada muka 174. Ini wajah dia. Dialah yang mengetuai selaku pengerusi CLC. Kalau awak tengok anggota CLC, okey. Ni pengerusi lah, EEC Turai Singgem. Wakil orang Ceylon. Ini Sri Lanka India lah senang kata lebih kurang lah rumpun dia. Okey, kemudian wakil Melayu ada Datuk On Jaafar. Kan, lepas tu ada Datuk Panglima Bukit Gantang. Walaupun nama dia Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz, tapi biasa ramai daripada kita jarang kenal nama dia Abdul Wahab ni, Datuk Abdul Wahab. Tapi biasa kita menggelarkan dia sebagai Datuk Panglima Bukit Gantang. Lebih mudah ingat lah itu nama-nama lain lah awak boleh ingat lah kalau awak nak. Kita hafal yang sikit-sikit je nama yang popular Kemudian wakil Cina kita ada Tan Cheng Lock, yang popular, Tan Cheng Lock, dan Lee Tiang Keng. Okey, Lee Tiang Keng ni popular juga. Okey, ni ahli lain, wakil Eropah, wakil India, wakil orang Serani. Okey, tapi walaupun CLC ini melibatkan kerjasama antara masyarakat berbilang kaum kat negara kita, tetapi ada satu orang penasihat daripada British. Okey, siapakah penasihat CLC? Penasihat CLC nama dia ialah Malcolm McDonald. Okey, ini penasihat CLC, tapi dia bukan dia sebagai dia nak kata anggota, boleh lah sebab dah sebut bawah ni anggota, tapi dia kurang main peranan lah. Yang main peranan penting ni kaum-kaum kita jugalah, penduduk tanah Melayu, antara pengurusi, wakil Melayu, wakil Cina, ahli lain. Alright, so kenal seterusnya besarnya. Okey, dan kita nak lihat apakah objektif ataupun matlamat CLC. Objektif ke, matlamat ke, ataupun awak nak sebut tujuan pun boleh Tujuan CLC. Mengapakah CLC ditubuhkan? Contohlah soalan begitu kan tanya. Mengapakah CLC ditubuhkan? Ataupun faktor-faktor CLC ditubuhkan untuk apa sebenarnya? Okey, so pertama ingin mewujudkan keadaan yang harmoni dan muhibah. Okey, ini keyword dia lah. Ingin mewujudkan keadaan yang harmoni dan muhibah. Okey, dalam kalangan penduduk di negara ini. Maksudnya tak kisahlah penduduk berbilang kaum, Melayu, Cina, India, kita mesti wujudkan satu keadaan yang sangat harmoni, peace. Okey, peace dan muhibah. Yang kedua, apakah objektif CLC ni? Objektif, tujuan, matlamat. Okey, ditubuhkan CLC. Okey, iaitu ingin membetulkan keadaan politik, membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial, supaya wujud keadilan untuk semua penduduk di negara ini. Okey, boleh faham? Kalau CLC ni tak diwujudkan, nanti mereka bimbang, nanti orang Melayu je dapat semua segala hak. Nanti orang bukan Melayu ni tak dapat apa-apa. Contohlah, orang Melayu ni macam orang kata dikesampingkan, ataupun mungkin orang Melayu yang dianaktirikan malah orang bukan Melayu pula yang diberi kelebihan. Sebab kita tahu sebelum itu
orang Melayu ni miskin kan. Jadi orang bukan Melayu ni diberi segala kemudahan prasarana oleh British, okey, di tempat tinggal mereka. Okey, dan mereka ni kebanyakannya tinggal di kawasan bandar yang disediakan segala kemudahan-kemudahan. Berbeza dengan orang Melayu. Jadi CLC itu ditubuhkan untuk membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial supaya wujud keadilan untuk semua penduduk di negara ini ataupun tanah Melayu lah. Okay? Kita sebut tanah Melayu lah sepatutnya. Sebab ini saya ambil je daripada buku teks. Okay, kemudian apakah objektif CLC yang ketiga? Objektif, tujuan CLC ditubuhkan. Okay? Dan mereka ditubuhkan untuk mengkaji hubungan antara kaum secara mendalam. Okey, inilah objektif ataupun tujuan sebenar CLC ditubuhkan. Okey, kat sinilah sebenarnya kalau kat buku teks yang ni lah. Okey, sama je mengkaji hubungan kaum secara mendalam, membetulkan ni wujud pembagian yang adil untuk semua komuniti. Komuniti ni masyarakat lah ataupun rakyat. Okey, dan membetulkan keadaan harmoni muhibah. Right? Dan seterusnya yang ini moto CLC, slogan. Moto ni slogan lah, bukan motosikal macam moto. Kemudian moto CLC adalah kesamaan dan keadilan. Kesamaan dan keadilan untuk seluruh penduduk tanah Melayu. Awak ingatlah kalau bahasa Inggeris dia ni lah, equality dan justice for all Malaya people. Itu saya nak senang, kadang nak hafalkan satu ayat ni kadang-kadang guna bahasa Inggeris ni lebih mudah ingat. Okey, sebab dia bunyi dia berbeza kan, jadi senang lah. Kalau ni kesamaan keadilan ni jarang kan kita nak sebut perkataan ni. Okey, so inilah moto ataupun slogan CLC kesamaan. Kesamaan tu senang kata apa? Persamaan taraf lah maksudnya orang Melayu dan bukan Melayu memiliki hak yang sama rata. Itulah mungkin slogan yang diangkat oleh mereka dan mementingkan keadilan, justice, okey, untuk seluruh penduduk tanah Melayu. Okey? Jelas tak setakat ni? CLC? Jelas. Jelas, cikgu. Okey. Let go. Oi, Khairil. Sihat nak Khairil? Sihat. Cikgu, quality justice for Malay people tu sama je maksudnya atas tu cikgu. Macam mana? Apa dia? Kau cakap apa? Yang bahasa Inggeris quality justice for all Malaya people tu sama je maksud dengan atas tu. Ya, sama-sama. Equal tu samalah, sama hak, sama rata. Equality. Okey, kesamaan. Keadilan tu justice. Okey. Okey, so kita nak tengok pula contoh-contohlah kalau keluar soalan strukturkan. Senaraikan anggota jawatan kuasa hubungan antara kaum CLC. Okey, biasanya soalan struktur ni minta 2 markah sahaja. Minta 2 markah. So awak ingatlah beberapa nama. Okey, yang ini nama yang popular yang saya bagi ni, antaranya Malcolm McDonald sebagai penasihat. Malcolm McDonald ni orang British Governor General British. Okey, kemudian ada EEC Turai Singham, wakil Ceylon. Okey, iaitu pengerusi. Okey. Dan Datuk On Jaafar, wakil Melayu, Datuk Panglima Bukit Gantang, wakil Melayu, dan wakil Cina ada 2 orang, Tan Chen Lock dan Li Tiangkeng. Ini sebahagian yang nama popular. Tapi kalau awak nak kenal semua, awak kena tengok buku teks lah. Kat sini nama banyak. Yang ni tadi. Kan? Banyak ni. Okey. Malcolm McDonald, EEC Turai Singham, Datuk On Jaafar, Datuk Panglima Bukit Gantang. Ni sama orang yang sama Ini nama dia Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz. Okey, tapi saya kenal dia, nama dia ni lah kita mudah ingat. Okey, Muhammad Saleh Hakim, Dr. Mustafa Osman, Zainal Abidin Haji Abbas. Kalau Cina ada 4 sebenarnya semua. Tan Cheng Lock, Li Tiangkeng, Sisi Tan, Yong Shuk Lin. Okey, ahli lain Roland Bradel. LR Dorai Sami Yer. Dr. JS Gunting. Apa Gunting Gunting. Okay. So orang Serani. Alright. So banyak. Awak ingatlah beberapa nama yang popular. Tapi nasihat saya
Kalau keluar soalan, contohlah keluar soalan, senaraikan anggota CLC, ataupun keluar juga soalan yang lain, senaraikan anggota sistem ahli. Awak dengar tak apa yang saya cakap ni? Contoh kalau keluar dua soalan ni, senaraikan anggota CLC dengan senaraikan anggota sistem ahli, tajuk berbeza kan? Tapi sebenarnya dia orang ada anggota yang sama. Awak ingat dua nama ni? E.E. Situraisingam. Awak ingat nama ni adalah Dato' Onn Jaafar. Kemudian Lee Tiang Keng. Awak ambil tiga ni. Awak hafal yang ni dululah, senang kata. So kalau keluar CLC ataupun sistem ahli, senarai anggota dia, awak dah boleh jawab dah, dapat 2 markah. Soalan seterus dia akan tanya 2 je. Okay, so awak ingat nama ni, E.E. Situraisingam, Dato' Onn Jaafar, Lee Tiang Keng, awak dah boleh jawab kedua-dua soalan tersebut. Sama ada soalan tanya senaraikan anggota CLC ataupun soalan lain tanya senaraikan anggota sistem ahli. Yang tu topik 7.3. Kalau awak tengok pun nama E.E. Situraisingam pun ada kat sistem ahli, Dato' Onn Jaafar pun ada kat sistem ahli, Lee Tiang Keng pun ada kat sistem ahli. Alright. Tu salah. Senanglah bagi saya. At least awak kena ingat satu Melayu, satu Cina, satu India lah. Lebih mudah. Okay. Macam tu lah cara saya. Okay. So seterusnya. Ni soalan kebat ni. Saya nak. Nantilah kemudian lah kita buat latihan nanti. Okay. Sikap toleransi antara kaum sangat penting untuk negara kita. Bahaskan pernyataan ini. Okay. Nanti kita bincangkan. Kita sentuh yang ni dululah. Okey, kemudian peranan jawatan kuasa hubungan antar kaum. Ini antara topik penting lah dalam CLC yang awak kena belajar selain daripada awak tahu objektif CLC. Okey, objektif CLC ada tiga kan tadi. Mengkaji hubungan kaum secara mendalam apa semua kan. Awak itu kena ingatlah 3. Lepas tu yang paling penting yang inilah. Yang ni antara paling penting. Peranan CLC ni apa dia sebenarnya? Okey, CLC sebenarnya berperanan menyelesaikan beberapa isu yang melibatkan pertikaian antara kaum. Kau faham tak ayat ni? Sebenarnya cerita CLC ni dia nak selesaikan beberapa isu yang melibatkan pertikaian antara kaum. Okey, ada berapa isu kat sini? Kalau saya senaraikan sini ada 5 lah. Okey, kat buku pun ada 5 semua. Ada 5 isu. Isu yang pertama adalah isu politik. Apa isu politik ni? Okey, isu politiknya, okey, kita tahu semua. CLC ni diwujudkan pada awal 1949. 1949 kita dah merdeka ke belum? Kita dah merdeka ke belum? Kita belum merdeka. Nurin, kita merdeka tahun bila? 57. Nurin dah merdeka ke belum Nurin? Belum merdeka. Ingat Nurin tak tahu tadi. Nurin pandai tau. Dia tak nak tunjuk. Dia merendah diri. Humble je. Okay, so. Otak dia IQ dia tinggi tu. Dia tunjuk bodoh-bodoh je depan korang. Sedangkan dia sebenarnya pandai. Depan orang je. Dia acah-acah bodoh kan. Sekali exam meletup. Sekali exam meletup. Ada setengah murid macam tu tau. Kita sangkakan dia bengong je, slow je kan. Buat gaya bodoh. Sekali exam meletup juga kan. Aduh. Sambung gurau ya. Okay, so pertama isu politik, iaitu apa isu politik ni sebenarnya? Okay, iaitu persediaan ke arah berkerajaan. Amin. Mending ni delay. Okay. Rashid okay, Rashid? Dengar Rashid suara saya? Okay. Okay, so isu politik, bila diorang dah ada satu isu, iaitu politik dan ingin membentuk kerajaan sendiri. Sebenarnya ingin membentuk kerajaan sendiri. Itu satu masalah tau. Okay, diorang ni tak ada pengalaman nak mentadbir kerajaan. So itu merupakan satu isu lah. Okay, so apakah langkah penyelesaiannya ataupun peranan CLC? Apa langkah penyelesaian yang dibuat oleh CLC ataupun peranan CLC itu sendiri? Okay, dan CLC mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri. Itu yang disebut mereka. Mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri. Ini keyword dia lah, peralihan. Okay.
Dan yang kedua, memberikan pengalaman pengalaman pilihan raya. Okey. Memberikan pengalaman pilihan raya berperingkat kepada penduduk tanah Melayu. Okey. So kesannya apabila diorang dah cadangkan supaya dibuat pilihan raya bagi pengalaman dan mereka boleh menubuhkan parti politik bertanding dalam pilihan raya, diorang ada pengalaman dalam pilihan raya bertanding dan sebagainya. Kesannya apa? Akhirnya pilihan raya memang benar-benar diadakan. Pilihan raya benar-benar telah diadakan. Nanti bab 8 awak akan belajarlah topik pilihan raya saja. Bab 8 memang awak akan belajar spesifik topik pilihan raya. Tapi nanti bab 8 yang paling penting pilihan raya yang paling penting adalah pilihan raya MPP 1955. Okey, yang itu awak kena tekankan betul-betul lah. Sebelum tu ada pilihan raya Georgetown apa semua kan. Pilihan raya Perbandaran Kuala Lumpur, pilihan raya negeri. Lepas tu tapi yang paling popular, pilihan raya yang perlu awak tahu, yang awak kena belajar adalah pilihan raya MPP. Saya sebut ringkas je MPP. Kalau ada yang tak tahu apa itu MPP, ada yang tahu tak? Kata korang dah belajar bab 8. Tahu tak apa itu MPP? Apa MPP? Majlis Perundangan Persekutuan. Pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan tahun 1955. Itu pilihan raya yang menjadi titik tolak negara kita nak membentuk negara merdeka seterusnya. 2 tahun lepas tu kita merdeka kan. Itu nanti ceritanya. Kita cerita yang topik yang ni lah, CLC. Okey. So kesannya pilihan raya diadakan pada peringkat Majlis Bandaran, Majlis Negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan. Ni saya sebut MPP lah. Okey. MPP ni kalau zaman sekarang kita kenal sebagai parlimen kalau zaman sekarang kita dah tak sebut MPP sangat. Zaman sekarang kita sebut MPP tu sebagai parlimen. Ada Dewan Negara, ada Dewan Rakyat. Tapi kalau zaman dulu masa kita belum merdeka, kita sebut perundangan ni adalah MPP, Majlis Perundangan Persekutuan. Okey. Walaupun kat buku teks sebut Majlis Bandaran kan. Kalau awak nak tulis Majlis Perbandaran pun tak ada masalah, sama je. Majlis Bandaran, Majlis Perbandaran sama. Okey, kemudian isu politik kita dah sentuh. Ingatlah keyword-keyword dia, isu politik, iaitu persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Okey, langkah penyelesaian, mencadangkan peralihan ke arah kerajaan sendiri dan bagi pengalaman pilihan raya, peranan dia. Dan kesannya pilihan raya diadakan. Itu je keyword dia Pilihan raya diadakan. Itu je keyword dia. Tak susah kan, pendek kan. Tapi kalau awak nak sebut sampai panjang-panjang pun tak ada masalah. Pilihan raya diadakan pada peringkat Majlis Bandaran Negeri MPP lah. Sebutlah kalau dalam exam. Tapi awak sebut kesan dia pilihan raya diadakan, dah dapat markah dah. Okey, yang kedua, isu yang kedua dalam perbincangan dalam CLC ni apa dia? Iaitu isu pendidikan. Kenapa pendidikan jadi isu ni? Sebab apa isu dia sebenarnya? Okey, sebab isu pendidikan yang dimasukkan ni sekolah berbeza-beza sebenarnya. Okey, sistem persekolahan berbeza-beza mengikut kaum. Ada yang nanti kan tak berapa faham kan? Kenapa macam tu? Okey. Sistem persekolahan yang berbeza-beza mengikut kaum ni apa maksudnya? Okey, saya tambah je kat sini kat buku teks rasanya tak sebut je. Dia sebut yang atas ni je persekolahan berbeza-beza mengikut kaum. Tapi saya tambah saja biar awak tahu apa maksud persekolahan berbeza-beza mengikut kaum. Okey, sebenarnya dia ada sukatan pelajaran berbeza. Ada bahasa pengantar berbeza mengikut sekolah jenis kaum. Buku teks pun berbeza. Contoh, sekolah Melayu dia mestilah sukatan pelajarannya daripada Tanah Melayu lah. Daripada Tanah Melayu itu sendiri menggunakan bahasa Melayu. Cikgu-cikgu pun dia bahasa orang Melayu. Cikgu-cikgu dia. Dan murid-murid pun semua murid Melayu. Sama juga halnya macam sekolah Cina. Kalau sekolah Cina, sukatan pelajaran dia diambil daripada negara Cina. Boleh faham tak? Sukatan pelajaran untuk sekolah Cina diambil daripada kurikulum daripada negara China sana. Sama juga macam sekolah India ataupun sekolah Tamil, kurikulum dia, sukatan pelajaran dia diambil daripada negara India. Guru-guru dia pun datang daripada India. Boleh faham tak? Sama juga sekolah Cina, guru-guru pun diambil daripada China. Itu yang dimaksudkan
dengan sekolah ataupun sistem persekolahan berbeza-beza mengikutkah kaum. Itu isu kaum ketika itu, tahun 1949 hingga 50-an. So apa CLC buat ni? Apakah peranan CLC yang mereka perlu buat untuk menyelesaikan isu pendidikan? So kita tengok kat sini apa langkah penyelesaian diorang. Mereka ingin mencadangkan satu sistem pendidikan yang seragam. Ni keyword dia. Keyword dia, diorang CLC ni macam mana nak selesaikan masalah sekolah-sekolah ni berbeza-beza ni. Jadi perpaduan kaum susah nak dibentuk kan. Masalah diorang dah check. Okey, masalah kita sebenarnya pendidikan. Kita tak bersatu sebab pendidikan berbeza-beza. Jadi diorang duduk berbincang mencadangkan satu sistem pendidikan yang seragam. Boleh faham maksud seragam tak? Seragam ni buat satu jenis je sekolah. Buat satu jenis sistem pendidikan saja. Standard, satu standard. Untuk memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum di Malaysia. Okey, sekarang pun kita sistem pendidikan kita zaman sekarang kita dah seragam lah. Kita dah sudah seragam. Walaupun dikatakan sekolah rendah ada sekolah jenis Cina, ada sekolah jenis Tamil, sekolah rendah sekarang kan. Tapi kurikulum tetap sama. Kurikulum pendidikan kita ambil daripada satu jenis je. Okey. Kalau dulu sebelum merdeka lain. Sekolah Cina, kurikulum daripada negara China. Guru-guru yang ajar diorang pun daripada China. Dan buku teks diorang pun daripada China. Jadi kan berbeza. Sistem pendidikan tak sama. Okey. So kesan dia. Made in China itu. Ya. Maknanya semua made in China lah. Iyalah made in China lah. Sekolah China sebelum kita merdeka. Ciplak betul. Guru daripada China. Kurikulum, silibus daripada China. Buku teks pun daripada China. Kalau sekolah India pun samalah. Guru daripada India. Kurikulum daripada India. Buku teks pun daripada India. Jadi bila sekolah diorang ni beza-beza jenis, jadi macam mana nak menyatu padukan semua kaum? Jadi dalam CIC diorang duduk berbincang, kita buat satu pendidikan yang seragam. So kita lihat kesan dia. Bila diorang dah buat, apa kesan dia? Kesan dia jawatan kuasa pendidikan telah ditubuhkan. Okey, itu keyword dia. Okey, jawatan kuasa pendidikan telah ditubuhkan. Ataupun penubuhan jawatan kuasa pendidikan untuk mengkaji sistem pendidikan bagi melahirkan pendidikan yang seragam dan boleh diterima oleh semua kaum. Okey. Okey, dah dua isu CLC kita dah bincangkan tentang dua isu. Okay, isu yang ketiga, korang kalau tanya-tanya, nak tanya, cakap tau. Saya tak nak tengok chat ni. Tahu je aku. Ada nak tanya apa-apa ke? Kalau nak tanya awak, keluarkan suara lah. Tanya apa Sebab dia kalau jawab? dalam chat ni tak ada soalan ni. Oh tak ada sebab dengar macam titik-titik, saya ingat takut korang soal saya. Okey, so saya teruskan. Sebab Tak, saya kalau baca dalam chat dalam chat tu mengarut je, tak payah tengok. Okey. Tapi korang fokus tak ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Fokus. Boleh. Okey, cikgu fokus. Alright, fokus Saya boleh. Boleh korang nak sembang-sembang tapi jangan tak fokus pula. Okay, so saya sambung. Sebab Boleh, saya boleh, bagi boleh. slide ni full screen. Jadi saya tak tengok korang punya tu. Dah nampak dah tu Liana pis-pis tu. Okay. Alright, so sambung. Mana ni? Okay, isu yang ketiga adalah isu tentang kedudukan istimewa orang Melayu. Kenapa jadi satu isu ni? Kenapa satu isu? Okey, sebenarnya ini satu permintaan orang Melayu itu sendiri. Orang-orang Melayu itu sendiri meminta hak diorang. Mereka bimbang kalau negara dah merdeka, nanti diorang ni macam bukan lagi kaum yang perlu orang kata diberikan keutamaan lagi. Diorang bimbang sebenarnya. Dengan keadaan demografi yang penduduk bukan Melayu ni dah makin ramai kan kat tanah Melayu. Jadi diorang bimbang. Jadi diorang nak meminta
meminta apa? Hak istimewa ni sebenarnya, kedudukan istimewa orang Melayu. So kat sini huraian dia, isu dia, orang Melayu meminta diperakui kedudukan istimewa mereka sebagai penduduk asal rantau alam Melayu. Okey, dan itulah isu yang diorang bangkitkan dalam CLC. Mereka minta kaum lain, mereka minta kaum bukan Melayu itu iktiraf kedudukan istimewa mereka dalam negara ini. Kenapa? Kerana alasan diorang ni kata kami adalah penduduk asal di negara ini. Penduduk asal di rantau alam Melayu ini. Rantau alam Melayu tu maksudnya Nusantara lah. Okey, itu isu ketiga. Okey. Dan apakah peranan CLC bila dengar pandangan ini? Okey, peranan CLC ni, dalam CLC ni banyak kaum kan. Jadi diorang berbincang sama-sama. Jadi kat sini orang bukan Melayu bersetuju akhirnya. Orang bukan Melayu bersetuju orang Melayu memiliki kedudukan istimewa. So senang je jawapan dia. Bila isu dia adalah kedudukan istimewa orang Melayu, CLC kata orang bukan Melayu akhirnya bersetujulah. Mereka bersetuju orang Melayu perlu diberikan kedudukan istimewa. Kerana apa? Kenapa mereka sanggup terima benda tu? Kerana mereka percaya orang Melayu ni ada satu sikap taat setia pada negara. Satu sikap taat setia yang tidak berbelah bagi kepada negara dan mengiktiraf negara ini satu-satunya tanah air mereka. Keyword dia lah. Sebab kalau kita belajar sejarah pun yang banyak memperjuangkan usaha ke arah kemerdekaan negara kita, antaranya memang kaum Melayu lah yang mengangkat senjata. Kalau kata melalui rundingan ni orang-orang bukan Melayu dah terlibat dah lepas melalui cara pendekatan politik. Tapi yang saya masukkan ni daripada awal. Kalau awak ingat nama-nama Dul Said, Tok Janggut, Datuk Bahaman. So memang orang-orang peribumi lah orang Melayu yang awal-awal, peringkat awal banyak menumpahkan darah semata-mata nak merdeka daripada penguasaan penjajah British. Okey. Dan mereka akhirnya iktiraf CLC mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu. Dan kesannya apa? Dan kesannya tak lain tak bukan kedudukan istimewa orang Melayu telah diakui. Kedudukan istimewa orang Melayu diakui serta kepentingan sah kaum lain juga diiktiraf. Boleh faham tak? Orang Melayu dapat hak istimewa, tapi kaum-kaum lain pun dapat hak diorang juga sebagai rakyat inilah, rakyat negara kita. Kepentingan sah kaum lain pun juga diiktiraf. Kalau diorang nak hak pendidikan, diorang pun sama. Diorang nak hak politik, diorang pun dapat. Okey? Maksudnya bukanlah kata kedudukan istimewa ni, maksudnya orang Melayu saja yang memerintah negara ini seorang-seorang. Maksudnya kaum bukan Melayu tu tak dapat memerintah negara kita, tak. Diorang pun diberi peluang untuk berpolitik. Yang itu kita berikan kepada mereka. Kepentingan sah kaum lah lain. Okey. So, dah 3 isu. Isu pertama apa dia? Isu pertama. Lupa dah korang. Apa isu pertama yang saya sebut tadi? Isu politik, persediaan ke arah membentuk kerajaan sendiri. Isu kedua? Isu pendidikan. Isu pendidikan. Isu pendidikan. Sistem persekolahan yang berbeza-beza. Sistem persekolahan berbeza-beza. Isu ketiga, isu kedudukan istimewa orang Melayu. Sebab orang Melayu nak meminta kedudukan istimewa orang Melayu itu diiktiraf ataupun kerana mereka anggap mereka sebagai penduduk asal rantau alam Melayu. Okey, isu yang keempat ialah isu kedudukan ekonomi orang Melayu. Ya, terima kasih. Tolong bacakan. Penat juga saya nak bercakap kan. Okey. Keempat adalah isu kedudukan ekonomi orang Melayu. Apa pula isu dia? Okey, sebab ini cerita sebelum merdeka tau. Orang Melayu kita tahu sebelum merdeka orang Melayu memang ramai yang miskin, yang hidup susah. Hidup miskin, hidup susah. Ramai orang susah, daif. Okey. Orang Melayu berasakan, ini huraian dia untuk kedudukan ekonomi orang Melayu. Orang Melayu berasakan mereka tidak memiliki peluang yang sama seperti orang bukan Melayu. Okey.
dalam sektor perniagaan maupun perusahaan. Okey. Kalau tengok satu filem apa nama dia? Alibaba Bujang Lapuk. Pernah tengok tak Alibaba Bujang? Pernah ikut. Pernah. Alibaba. Okay. Kalau diorang masa tu Aziz, Sudin, Ramli ikut Alibaba Tak tanya, Bujang Haji Lapuk. tak tanya. Oh tak tanya. Aku cakap ya cikgu. Sedap. Alibaba. Betul lah Alibaba Bujang Lapuk. Siapa tu yang abang dia tu mati tu? Kena potong kepala tu? Saya dah lupa nama watak tu. Nama dia Ani. Ha? Nama dia Ani. Dah lah kau ni jangan mengarut Lepas tu boleh tak? adik dia lah. Saya lupa pula lah nama watak tu. Saya ingat Haji Sattar dengan Jin lah. Jin Samsudin kan. So Haji Sattar tu adik dia lah. Kan dia minta bantuan siapa? Daripada orang Cina juga. Orang Cina untuk menjahit Oh ingat. kepala abang dia tu. Tahu ikut. Gantungkan kepala dia dengan badan dia. Apek Cina pun terkejut. So nak membuktikan apa? Sebenarnya zaman itu tukang kasut ke, tukang jahit baju ke, jahit bantal ke apa semua bidang-bidang perniagaan memang didominasi oleh orang Cina. Orang Melayu ni memang dia petani je sebagai petani je kebanyakannya. Bukan orang Melayu ni kiranya macam orang-orang kaya ke cikgu? Ha? Macam mana? Yang orang Melayu zaman dulu macam kaya-kaya cikgu. Itu yang kaya betul lah. Golongan bangsawan lah yang kaya. Golongan bangsawan. Tapi peniaga-peniaga orang rakyat biasa ni tak ada yang kaya. Rakyat biasa yang tiba-tiba jutawan tak ada zaman tu. Okey. Bangsawan je yang kaya. Golongan bangsawan, golongan kerabat diraja. Itulah yang kaya. Tapi zaman sekarang rakyat biasa pun boleh kaya orang Melayu. Kalau zaman dulu tak. Yang kaya-kaya ni orang Cina je. Okey. Jadi tapi sampai sekarang cikgu, Cina paling kaya. Memanglah paling kaya. Tapi maksudnya jurang tu dah tak jauh beza. Kalau nak bandingkan zaman dulu jauh sangat. Orang Cina dengan Melayu ni jurang ekonomi sangat jauh. Okey. Sekarang ni dah nak dekat sikit. So kita bukanlah sama dengan diorang. Tapi tak jauh sangatlah jurang kekayaan tu. Antara Melayu dengan Cina dia dah tak jauh sangat. Okey, sambung So, apakah penyelesaian dia? Langkah penyelesaian ataupun peranan CLC dalam menyelesaikan masalah kedudukan ekonomi orang Melayu. Dan mereka katakan orang Melayu ni tak ada peluang yang sama macam orang bukan Melayu dalam sektor perniagaan dan perusahaan. Perusahaan ni syarikat lah, company-company kan. Okey. So, peranan dia ialah mencadangkan penubuhan agensi. Kenapa ni? Hang pula. Okey, mana ni? Okey, mencadangkan penubuhan agensi yang dapat meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Okey, keyword dia agensi sebenarnya. Ni. Keyword dia ni. Penyelesaian dia nak bantu orang Melayu, ekonomi orang Melayu menubuhkan agensi. So, bukti dia apa? Kesan dia. Kesannya agensi yang dimaksudkan tu sebenarnya apa? RIDA. Inilah agensi yang dimaksudkan. RIDA. RIDA sekarang ni dikenali sebagai MARA. Pernah dengar tak MARA? Majlis Amanah Rakyat. Pernah. Bukan Pernah, scholarship tu ke? Security? Bukan scholarship tu ke? Sekolah yang kena sponsor tu lah. Sekolah MRSM. Bukan tu ke? Itu salah satulah. Sebab tu sepatutnya MARA ni untuk orang Melayu je. Itu ada isu dia. Tapi dia memang akan diberi kuota lebih banyak kepada Melayu lah. Tapi dah dibuka kepada orang bukan Melayu dah masuk. Tapi kalau awak tengok bangunan MARA. Tahu tak bangunan MARA? Tempat-tempat perniagaan MARA. Macam contohnya dia sebelah Cowboy. Tahu Cowboy kan? Takkan tak tahu Cowboy kan kat mana? Orang Kuala mesti tahu Cowboy. Sebelah Cowboy tu ada satu bangunan MARA. Okey? So MARA ni memang dia membuka peluang perniagaan untuk orang Melayu saja sebenarnya. Orang Melayu dan Bumi Putera. Kalau tengok kedai-kedai MARA tu ada tak peniaga Cina buka kedai makan kat situ? Tak ada kan? Bukan dekat daerah Cowboy tu ada kedai-kedai buruk je ke? Kedai buruk. Sebelah Cowboy tu kan ada arcade tu ni. Arcade MARA tu. Arcade MARA. Tahu tak arcade MARA?
Bukan yang Bukan di Tahu majlis itu. ke tu? Ah? Tu kan MPKU. Bukan Bukan lah. punya lah. Itu Mara punya lah. Oh, Eh, MPKU tu marah Tak lah. ada kita. Sedap lah. Bukan. MPKU bukan marah. Macam mana nak cakap? Yang ada niaga asam pedas tu. Asam pedas sedap tu. Oh, you tahu. Itulah Lah dia arti marah dedek-dedek kan. yang kedai terbakar dulu tu. Yang sebelah traffic light je tu. Kan? Bas-bas lalu tu. Okay. So kalau tahu Mara asalnya dulu dikenali sebagai RIDA. Agensi itu ditubuhkan hanya untuk membantu meningkatkan ekonomi dan pendidikan untuk orang Melayu. Okey? Ni RIDA ni sebenarnya cadangan daripada Dato' Onn Jaafar. Dato' Onn Jaafar sebenarnya yang mencadangkan penubuhan RIDA sebagai agensi ni. Okey, dan Dato' Onn Jaafar berpendapat bahawa orang Melayu perlu diberi bantuan. Dato' Onn Jaafar berpendapat orang Melayu perlu diberi bantuan. Okey, dari segi bantuan ekonomi. Okey, dan kemajuan luar bandar. Sebagai tanda tolak ansur orang Melayu terhadap orang bukan Melayu dari aspek kelonggaran syarat kewarganegaraan. Boleh faham tak yang ni? Ayat ni. Cuba baca betul-betul yang saya gelapkan ni. Awak faham tak? Ada nak explain tak apa maksud dia? Dato' Onn Jaafar berpendapat orang Melayu Oh, faham. Okey, maksud dia ada tolak ansur. Contoh, okey, orang Melayu meminta kedudukan istimewa. Kedudukan istimewa. Salah satunya wujudlah sebuah agensi namanya RIDA. Zaman itu RIDA tau, sekarang marah dia dah ubah nama. Saya tak ingat tahun bila dia dah ubah nama, tapi dulu memang RIDA. So RIDA ni ditubuhkan untuk membantu meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Tak kisahlah bagi bantuan kewangan apa semua. Okey, dan orang bukan Melayu dia tak boleh dapat daripada RIDA. Nak bantu aspek ekonomi, orang bukan Melayu tak boleh minta RIDA. Orang Melayu je yang boleh minta RIDA. Jadi orang bukan Melayu dia dah tak boleh orang kata nak argue benda tu. Orang bukan Melayu dia tak boleh nak komplain dah. Kenapa RIDA ni untuk bantu orang Melayu saja? Kenapa kamu ni tak adil? Kenapa kamu bantu Melayu saja, tak bantu kami orang bukan Melayu? Dia dah tak boleh sembang benda tu lah. Sebab memang dah diwujud sebelum merdeka lagi dalam perbincangan CLC bahawa orang Melayu diberi diberi peluang untuk membantu mereka. RIDA wujud disebabkan untuk membantu orang Melayu saja. Memandangkan tolak ansur orang Melayu sudah bertolak ansur sanggup memberikan kerakyatan ataupun kewarganegaraan kepada bukan Melayu. Jadi mereka dah win-win situation. Boleh faham tak maksud win-win situation ni? Dapatlah, masing-masing dapat. Give and take. Boleh faham? Tolak ansur. Mereka masing-masing dapat. Orang Melayu dapat hak istimewa, orang bukan Melayu dapat kewarganegaraan. Jadi diorang tak boleh nak komplain lah. Okay? Itu cerita nak bagi awak faham lah. Bukan nak cerita isu sensitif. Ini bukan cerita isu sensitif. Ini cerita sejarah, fakta sejarah. Okay? Ada orang dia tak faham, dia kata isu sensitif lah, apa sikit kerakyatan. Tak ada. Ini memang dah dalam buku teks. Saya sebut yang ada dalam buku teks. Bukannya nak cerita benda-benda politik apa semua. Sebab ada orang fikir sebab tu ada setengah ahli politik kata ubah buku teks sejarah Tingkatan 4 ni. Dia orang tak berapa suka nak baca buku teks sejarah Tingkatan 4. Seolah-olah macam nak kata orang bukan Melayu ni kena iktiraf itu ini. Sebenarnya cerita ni dedahkan sejarah saja, fakta sejarah saja. Tak ada apa benda pun. Cikgu. Kenapa? Cikgu, bila Mara ditubuhkan ni, Cikgu? Ni tahun 49 ni. Cikgu. Ditubuh semalam ni. Tahun 50-an. Dia dah daripada asal RIDA. Dia ubah nama je. Boleh faham tak? Kan saya sebut Mara tu asalnya RIDA. Dia dah ubah nama je. Ubah nama tu saya lupa tahun bila. Dia ubah nama tu tahun bila saya tak ingat lah. Ubah nama 1965 Cikgu Saya tak ingat. Boleh cek lah. Awak kan suka Google. Okay. So,
Saya sambung lah. Okey, isu yang terakhir iaitu isu kewarganegaraan bukan Melayu. Apa isu dia? Orang Melayu sebenarnya isu dia pada peringkat awal masa belum merdeka lagi negara kita belum merdeka lagi. Orang Melayu ni ada satu sikap sebenarnya sangat tegas untuk memberikan kerakyatan ataupun kewarganegaraan kepada bukan Melayu. Orang Melayu sangat tegas tentang soal nak memberikan syarat kewarganegaraan kepada bukan Melayu. Apa maksud dia sebenarnya? Saya bila baca buku teks ni untuk topik ini barulah saya boleh faham kenapa lah ada setengah ahli politik minta buku teks ni diubah. Boleh faham tak? Ada orang macam tak suka benda-benda ni didedahkan. Itu pandangan saya tau. Tapi benda ni memang dah ada kat buku ataupun fakta sejarah. Jadi kita cikgu-cikgu ni ajar aja benda yang betul kan. Apa yang ada kat buku ni kita cakap. Okay, yang luar buku teks pun saya pun tak berani nak sebut. Walaupun kita mungkin tahu kan, tapi kita tak nak sebut lah. Saya nak sebut benda yang ada dalam buku teks. Itu pun dia orang kadang-kadang macam tak boleh terima lah. Dia orang nak tahu banyak perkara sangat benda ni. Okay. Jadi saya pun tak boleh nak cerita panjang sangat benda-benda ni. Takut menyentuh isu-isu sensitif. Okay. So, apakah langkah penyelesaiannya peranan CLC tentang isu ini nak berikan kewarganegaraan kepada bukan Melayu? Ada perkataan tertinggal, typo Okay, so siapa yang bersetuju ni sebenarnya? Orang Melayu sebenarnya kat sini dia nak cerita orang Melayu. Orang Melayu. Sebab tu dia kata buku teks ni dia nak jaga sensitivity, jadi dia tak mentionkan siapa-siapa. Tapi saya suka guna ayat saya sendiri, saya senang faham. Okey, orang Melayu bersetuju kewarganegaraan diberikan kepada bukan Melayu. Kalau awak tengok buku teks, dia tak ada subjek orang Melayu kat sini tau. Dia tak ada subjek. Saya memang tambah. Jadi saya lebih mudah kalau saya nak belajar. Okey. Sini pun sama saya tambah subjek ni. Sedangkan kalau awak tengok buku teks, dia tak ada ni perkataan orang bukan Melayu ni. Dia terus tulis bersetuju. Saya tak suka ayat-ayat tergantung. Saya memang tak suka ayat tergantung. Nanti saya tak faham. Jadi saya tambah je kat sini, orang bukan Melayu bersetuju. Orang Melayu diberi kedudukan istimewa. Sama juga kat sini. Kalau awak tengok buku teks, dia tak ada subjek ni tau, orang bukan Melayu. Tapi saya saja tambah untuk saya mudah nak faham. Kalau awak tengok buku teks kan, nak tengok juga kan cara penyelesaian. Mana? Ni terus bersetuju kan. Bersetuju agak orang Melayu. Siapa yang bersetuju ni? Jadi kalau saya membaca buku ke apa-apa ke, saya tak suka ayat tergantung. Jadi saya tambah je. Ni pun bersetuju. Siapa yang bersetuju? CLC lah. Senang kata CLC yang bersetuju. Okey, kalau awak nak lebih baik pun awak nak tulis CLC pun boleh. CLC bersetuju kewarganegaraan. Macam tu boleh. Kat nota saya pun boleh. Kalau awak dalam exam awak nak tulis kat sini CLC pun boleh. Orang bukan Melayu, orang Melayu bersetuju ataupun CLC bersetuju pun boleh. Okay. So CLC bersetuju kewarganegaraan diberikan kepada bukan Melayu. Itu langkah penyelesaiannya. Bersetuju kewarganegaraan diberikan kepada bukan Melayu. Ini keyword dia. Kerana apa? Kerana mereka percaya. CLC percaya kalau kita berikan kewarganegaraan kepada bukan Melayu, maka mereka akan setia. Mereka akan setia pada negara. Memupuk kesetiaan mereka kepada tanah Melayu. Kenapa ni? Laptop saya ni sekejap hang lah. Okey. Memupuk kesetiaan mereka kepada tanah Melayu dan boleh mencapai kerja sama dalam kalangan seluruh penduduk tanah Melayu. Okey, boleh faham tak kat sini? Ayat ni. Dia nak cakap apa sebenarnya CLC ni? Okey, kalau dia orang bagi kerakyatan kepada bukan Melayu,
longgarkan syarat tu, bagi je kerakyatan pada orang bukan Melayu. Mereka percaya orang-orang bukan Melayu ini akan setia pada tanah Melayu dan mereka senanglah bekerjasama. Jadi orang Melayu dan bukan Melayu senang bekerjasama. Orang bukan Melayu pun akan sedia bekerjasama dengan orang Melayu untuk memperjuangkan negara. Kalau diorang tak dapat kerakyatan, apa motif diorang nak berjuang untuk negara? Boleh faham tak? Diorang asalnya memang warga negara China ataupun warga negara India, warga negara Sri Lanka, kan? Mungkin di warga negara tersebut, negara-negara tersebut. Kalau diorang tak dapat kerakyatan, of course lah, buat apa diorang nak memperjuangkan negara kita, kan? Tapi bila dengan kita memberikan kewarganegaraan kepada mereka, jadi kita dapat jalingan kerjasama dengan diorang. Diorang pun sudi nak kerjasama dengan orang bukan, dengan orang Melayu lah. Okay, so kesannya adalah syarat kewarganegaraan telah dilonggarkan. Bila syarat kewarganegaraan dah dilonggarkan, diorang pun dah dapat jadi warga negara, kan? Bila dah dilonggarkan, diorang dah dapat warga negara lah. Dan mereka telah diberikan kedudukan politik. Mereka mendapat kedudukan politik. Mereka boleh menyertai mana-mana parti politik dalam negara. Diorang boleh join. Kalau diorang menang pilihan raya pun, diorang jadi pemerintah, jadi pemimpin. Kalau awak tengok setengah negara lain, kadang-kala saya bagi satu contoh negara Thailand. Negara Thailand, sejarah Thailand. Saya baca buku teks untuk silibus KBSM. Sejarah Thailand, dia kata untuk memegang jawatan pentadbiran dalam kerajaan hanya orang yang beragama Buddha sahaja. Boleh faham tak? Itu yang buku teks KBSM cerita. Saya memang ajar topik sejarah form 5 yang dulu. Jadi saya baca, saya jumpa benda tu. Sejarah Thailand kata untuk menjawat jawatan tertinggi dalam pentadbiran di negara Thailand hanya orang yang menganut agama Buddha. Sedangkan di Thailand pun ramai orang Islam juga. Jadi orang Islam tak ada peluang politik, tak ada peluang untuk menjawat jawatan tinggi dalam kerajaan diorang. Boleh faham tak? Tapi di tanah Melayu ataupun di Malaysia, kita tak ada benda-benda macam tu. Maksudnya kalau saya pernah tengok satu diskusi Tun Dr. Mahathir, ada satu wartawan tanya pada Dr. Mahathir, Tun, saya nak tanya ni, orang bukan Melayu boleh tak jadi Perdana Menteri? Agak-agak jawapan awak apa? Siapa tahu? Jawapan Tun Dr. Mahathir agak-agak apa? Boleh tak orang bukan Melayu jadi Perdana Menteri Malaysia? Tak. Saya rasa jawapannya dia kata tidak. Tun Dr. Mahathir jawab tak boleh buatkan kucak kacir pada negara. Okey. Boleh buatkan kucak kacir pada negara. Nanti kita jadi macam Singapura. Salah tak. Saya nak awak bagi jawapan. Agak-agak jawapan Dr. Mahathir tu apa? Boleh ke tidak boleh untuk orang bukan Melayu jadi Perdana Menteri? Ya tidak, ke atau tidak. tidak? Tak boleh? Tidak. Boleh. Oh, Nurin kata boleh, Khairil kata tak boleh, Ani kata tak boleh. Jawapannya boleh. Sebab dalam perlembagaan negara kita, dalam perlembagaan negara kita memang tak ada sebut orang bukan Melayu tak boleh jadi Perdana Menteri. Tak ada, dia tak ada sebut. Sebab dalam, kalau awak belajar law ke apa ke, baca perlembagaan negara ke, memang tak ada sebut bahawa Perdana Menteri itu mestilah Melayu. Tak ada, dia tak ada sebut. Tapi kalau raja Rasa tak bagi orang bukan Melayu jadi Perdana Menteri je. Macam mana? Rasa dia tak bagi sekarang orang bukan Melayu jadi Perdana Menteri. Itu kena, Maksudnya Cina. itu kena majoriti dewan. Nak jadi syarat nak lantik Perdana Menteri ni kena majoriti dewan siapa nak pilih. Parlimen lah itu. Ahli-ahli sama ahli parlimen. Dan syarat dia diorang ni menang pilihan raya lah. Yang dipilih Mana oleh tu rakyat. Tapi Tapi memang setakat ni tak ada orang bukan Melayu yang diangkat majoriti kan. Jadi setakat ni semua Melayu yang dipilih. Jadi memang tak ada orang bukan Melayu. Tapi soalannya, boleh atau tidak Perdana Menteri Malaysia dalam kalangan orang bukan Melayu? Jawapannya boleh. Sebab dalam perlembagaan kata, tak ada pun disebut dalam perlembagaan negara kita bahawa Perdana Menteri Malaysia itu mestilah Melayu saja. Tak ada sebut. Jadi bolehlah sebenarnya. Dr. Mahathir jawab begitu. Tapi memang kalau kita nak tahu bila Perdana Menteri kita dalam kalangan orang bukan Melayu ni, memang kita tak tahu bila memang. Tapi saya jangkakan memang takkan berlaku lah. Saya jangka lah.
Perdana Tahulah Menteri kalau 20-30 tahun akan akan datang. datang Perdana Menteri Anwar Malik tu. Dekat dia? Anwar ni tu, Anwar Ibrahim. Apa dia? Tak dengar. Akan datang Perdana Menteri Anwar Ibrahim tu. Saya tak tahu lah. Saya tak boleh predict lah. Saya tak boleh predict lah. Politik Mana tu cikgu tahu, cikgu dapat mereka. politik Malaysia ni saya tak nak sebut lah. Saya kan cikgu. Awak baca lah. Awak kena banyak baca Awak kena membaca. Okay, so kita sambung. Tapi saya tengok cikgu sekarang kesian cikgu pun. Ya. Saya tengok politik sekarang dah kesian. Yelah memang. Okay ni and then Okay, sambung kesan dia syarat kewarganegaraan dilonggarkan dan dapat memberikan kedudukan politik kepada bukan Melayu. Dan mereka percaya kalau kita bagi kerakyatan kepada bukan Melayu, maka akan melahirkan semangat patriotik dan tanggungjawab mereka kepada negara. Okey. Apa maksud patriotik? semangat kemerdekaan. Okey, lebih kurang lah tu adik-beradik lah kan. Tapi yang lebih tepat, cinta pada negara. Okey, itu. So, dah 5 isu kita bincangkan di sini. Okey. Seterusnya. Fatah ni kenapa left line tak kuat ke? Dia line tak kuat. Oh. Raja Wali Apa rumah mana area Raja Wali katanya tak kuat. Saya Raja Wali. Line Tak berbeza. Kawasan kot. Saya kalau U-Mobile memang tak kuat lah. U-Mobile malam-malam. Tapi ni sebab saya pakai Unify. Unify setakat ni okey lah. Stabil lah Unify. Fight ni memang kalau kat kelas pun line dia pun problem. Oh. Betul lah. Tadi Syafina pun terkeluar juga kan Unify okey kan? Stable lah. Okey lah. Puas hati lah. Okey lah. Tapi tak semua orang boleh mau Unify lah. Macam satu murid saya duduk mana? Jati. Payah Unify nak masuk kawasan sana. Dia tak boleh. Dia nak minta macam ada satu pakatan masyarakat tu semua nak ambil dalam kelompok yang ramai baru dia orang nak pasang. Kalau 1-2 yang datang dia orang tak layan. Saya pun nak sebut apa nak pasang pot apa panggilnya? Pot Sebab dia kata benda tu mahal nak pasang. Kalau lebih mungkin dalam 8, 9, 10 orang dah kumpul kata setuju nak pasang baru dia orang datang pasang. Itu pun yang kena dekat-dekat lah. Kalau jauh-jauh blok susah juga kan. Dia kena yang dekat-dekat lah. Payah macam tu Okay, so seterusnya saya ni pun sebab PDPR disebabkan benda ni baru saya dulu tak ada pun Unify, baru pasang juga baru sebulan lebih baru pakai. Netflix. Sebulan berapa? Kalau kata kat kertas tu sebulan RM89. Tapi jangan percaya bulan-bulan pun bayar lebih pada tu sebab awak kena charge tax dia shampoo semua RM94, RM95 lah senang kata. Cikgu, nanti kalau dah tuition kat rumah cikgu, sila share wifi Boleh. Boleh. Setiap hari kita datang. Tapi nanti korang hack saya pula. Kat dekat-dekat datang nanti berkumpul depan rumah saya bila-bila kan. Tak dok lah. Jadi kedai mamak rupanya nak cari wifi Aduh. Okey, sambung. Sebab ada orang belajar dia cara nak hack wifi orang. Kawan saya pandai buat. Kawan kat U lah. Kalau satunya saya je. Oh pandai curi line orang. Saya tu curi jiran saya. Astaghfirullahalazim, berdosa besar. Kata ni, aduh. Okay, and Okey dah. Beres. Okey dah sambung. Okey ni contoh. Itu soalan kebat lah
Mengapakah penubuhan jawatan kuasa hubungan antar kaum dianggap penting untuk tanah air ketika itu? Ini ada mana? Mana saya jumpa soalan ni? Mungkin soalan kat buku kot. Okay, so ni contohlah kalau soalan kehebat keluar kan. Kenapa CLC dianggap penting? Ini poin dia. Kenapa CLC ni dianggap penting ketika itu? So jawapannya, penubuhan CLC dianggap penting kerana dapat membentuk persefahaman. Ni soalan kehebat membentuk persefahaman antara pemimpin pelbagai kaum. Okey, kemudian isu-isu pertikaian antar kaum yang timbul dapat diselesaikan. Isu-isu dapat diselesaikan melalui rundingan. Tak adalah melalui peperangan kan. Okey, penubuhan CLC dianggap penting kerana dapat mewujudkan keharmonian kaum. Okey. Okey, kalau soalan ni, kalau awak contohlah tak tahu sangat nak jawab kebat, awak boleh ambil daripada daripada tujuan dia tu. Objektif pun awak boleh sebagai jawapan ni. Ni pun boleh juga. Awak ambil pada ni ataupun awak ambil sebahagian daripada sini kan. Ambil langkah-langkah penyelesaian dia lah. Okey. Pun salah satu juga. Kadang-kadang ada juga murid dia tak boleh nak jawab soalan kebat, nak logik. Awak boleh gunakan fakta-fakta yang awak tahu. Awak kaitkan dengan fakta yang awak tahulah. Okey. Tapi yang ini yang saya bagi ni banyak jawapan kebat yang luar daripada buku teks lah. Pun boleh lah. Sebab nama pun kebat kan. Mana-mana munasabah dapat markah. Okay. Kemudian penubuhan CLC dianggap penting kerana dapat mewujudkan keharmonian kaum serta memelihara kestabilan politik. Okey. Selain itu juga penubuhan CLC penting kerana dapat menyelesaikan beberapa isu penting. Yang ni kenapa tak dapat markah? Sepatutnya dapat kan? Dapat menyelesaikan isu. Kenapa tak dapat markah kat sini? Sebab ni dah markah ulang. Tak beritahu isu apa. Tak dapat isu. Bukan. Sini sebenarnya ada markah tau. Tapi sebab kat sini dah bagi dah. Isu pertikaian kaum dapat diselesaikan. Sebenarnya dah sama markah dah kat sini. Jadi kat sini tak ada markah lah. Kalau dia tak boleh ulang Awak bagi jawapan-jawapan yang berulang dia tak boleh. Okey, kalau SPM pun kalau awak bagi jawapan yang sama, ayat lebih kurang sama, cikgu awak akan tanda juga. Tapi dia ada satu simbol U tau. Nanti dia tarik, dia ada double U. Nanti saya tunjuklah, saya rasa korang tahu kan. Okey, kemudian menyelesaikan beberapa isu penting seperti isu kewarganegaraan kepada bukan Melayu. Ini contoh, ini jawapan contoh So dapat markah. Isu itu dapat diselesaikan dengan syarat kewarganegaraan telah dilonggarkan. Akhir sekali penubuhan CLC dianggap penting kerana merupakan jalan menuju ke arah kemerdekaan negara. Okey, ini contoh-contoh jawapan saja Kalau soalan tanya mengapa CLC dianggap penting. Alright, so seterusnya 7.3. Kita sampai 7.3 lah kot. Hari ni 2 topik. Banyak tak? Tak banyak sempat lagi 1 jam kan. Sikit je. Kalau yang ni panjang lah. Habis 10.30 cikgu. Ya 10.30. Kita kan 2 jam. 7.4 ni banyak tau. 7.4 ni minggu depan. Ni CS, sistem ahli. Okay. Ada nak tanya apa-apa tak setakat ni untuk jawatan kuasa hubungan antara kaum? Tak ada. 5 minit cikgu. Nak take 5 ke? Take 5. Take kejap lah. Take 2 minit, 3 minit, 4 minit. Cikgu tak nak start recording kejap. Recording. Malu lah. Okay. Sekejap